podcast hari ini. Saya Zeti Adriana dan Saya Farmala. host anda untuk podcast hari ini. So, mari kita perkenalkan para tetamu kita yang cantik-cantik. Pertama sekali, Vani. Terima kasih Siti dengan Fani. Saya senang sangat berada di sini. Kedua kita ada Rabia, seorang pelajar yang sering berminat untuk mengetahui watak-watak unik dalam teater moden. Selamat datang Rabia. Terima kasih Fani. Saya dapat berbincang tentang teater moden. Ketiga, kita ada Liana. Mari kita sambut Liana, seorang yang ceria dan mempunyai minat yang artistik. Terima kasih Zeti dan Fati. Saya gembira sangat berada kat sini dan tak sabar nak berkongsi pandangan saya dengan ahli-ahli yang lain juga. Okey, so Fani, kita nak borak apa hari ni? Mula, kita dah ada topik ke? Tak tahu lah kita buat gimana Kita tu. nak borak teater moden di Malaysia. Betul pengetahuan semua orang lah kan? Teater moden ni bermula pada akhir 19 dan awal abad ke-20 dengan pengaruh Barat dan Asia. Selepas Malaysia merdeka, pada 1997, teater moden muncul sebagai medium untuk menyuarakan semangat nasionalisme dan mempromosikan nilai-nilai identiti Malaysia. Oh, begitu ya sejarah teater moden di Malaysia. Baiklah, mari kita mula dengan pertanyaan pertama. Wani, bagaimana naskah menjadi ciri utama dalam teater moden? Saya rasa naskah memain peranan yang sangat penting dalam cerita kita sebab naskah memberi arah kepada penulis, pengarah dan setiap individu yang ada dalam cerita. Very interesting. Liana, bagaimana you menggambarkan kehadiran plot dalam teater moden? Okey, plot ni dia macam tulang belakang dalam setiap pertunjukan ataupun dalam setiap pertunjukan teater tu lah. Disebabkan dalam teater moden, plot seringkali kompleks dan memerlukan pemerhatian yang mendalam daripada penonton untuk memahami lapisan cerita-cerita dalam teater tu. Betul sekali. Rabia, bagaimana anda menghadapi keragaman cerita dalam teater moden Melayu? Okey, peragaman cerita memberi kita peluang untuk mendalami dan memperhati watak-watak yang berbeza dalam cerita. Ini memperkaya pengalaman seni persembahan dan memberi peluang untuk menonton berbagai tema dan isu. Macam tu. Okey, Fani, what do you think peranan penulis dalam mencipta set artistik ni? Penulis tu memberikan inspirasi kepada saya dalam menciptakan set yang memenuhi visi artis produksi. So, saya mencuba untuk menyampaikan mesej yang diingin penulis melalui elemen visual di atas kertas. Oh, begitu ya. Liana, bagaimana muzik memainkan peranan dalam mencipta pengalaman artistik dalam teater pula? Okay, kalau muzik mencipta atmosfera dan emosi dalam teater moden. Jadi muzik ni lah yang akan menyokong dan memperkaya cerita yang sedang dipertontonkan. Okey, thank you kepada semua tetamu kita. Apa lagi nak ditambah? Terima kasih juga kepada you guys sebab invite kita orang. So, teater moden ialah dunia yang kaya dan menarik yang perlu dijelajahi dan perlu diketahuilah oleh semua orang. Yes. Terima kasih kepada para pendengar kerana menyertai kami di teater moden Ambil hari ini. Jumpa lagi dalam episod seterusnya dan saya pun harap ciri-ciri teater moden yang kita telah berbincang hari ini mendapat tambahan ilmu korang. Thank you. Okey, Fani. Oh ya, apa tu? You tengok tak teater Tatu baru lepas? Tengok-tengok yang dilaporkan oleh pelajar tahun satu FSCD Unimas kan? Korang semua tengok tak? Mesti ada lah. Korang nak tahu tak sebenarnya teater Tartuffe ni adalah drama komedi klasik karya Molière yang berasal dari Perancis pada abad 17. Yes. Walaupun ianya bukan karya teater Malaysia, kita dapat dikaitkan teater Tartuffe ni dalam konteks Malaysia. So, basically Tartuffe ni menggambarkan pemekasan agama dan penyalahgunaan moral. Dalam Malaysia juga, kita juga ada isu seperti Tartuffe ni tapi dikaitkan sebagai penunggang agama. Oh, begitu ya sejarah teater Tartuffe tu. Yes, yeah. And you know, dan mula I tengok teater tu, I macam tak faham because too much happening. Dengan karakter dia very confusing. Ya, I pun agree. I pun tak faham masa dia mula-mula. So, ada banyak karakter. So, saya pun susah nak register muka-muka karakter tu. Apakah pendapat anda tentang pementasan teater ni? Saya sangat bersetuju dengan korang sebab dengan perhatian saya tu
dari permulaan teater tu terlalu banyak watak diperkenalkan sehingga ia menyebabkan penonton-penonton tersebut sangat keliru. Contohnya watak adik kepada organ tu, dia membawa impak yang banyak, dia protect di dunia watak sangat baik, tetapi kita tak tahu nama watak tersebut. Jadi cadangan saya untuk menambahbaikkan adalah untuk memperkenalkan setiap watak dari permulaan teater tersebut, so semua penonton agak clear tentang watak-watak itu. Setuju saja sampai sekarang tak faham dia tu adik ke atau memang kawan dia ke, saya memang tak faham. Betul tu, saya pun setuju dengan Bayu. Kita pun boleh lihat pelakon-pelakon dalam teater tersebut bahawa ada yang betul-betul menyelah dan ada juga yang tak begitu bersinar disebabkan oleh mereka ditenggelami oleh watak-watak lain yang lagi menyelah. Bagi saya, watak yang paling bersinar ialah Tartuf, disebabkan oleh pelakon tersebut yang sangat mendalami dan menghayati watak yang dibawa. Dan saya boleh lihat juga bahawa ekspresi muka yang dipamerkan dengan jelas dan dipamerkan dalam masa yang sesuai. Saya sangat bersetuju dengan pandangan awak tersebut sebab pelakon ni dia memainkan peranan penting dalam menyampaikan emosi dan mesej yang akan menjadi penghayatan yang kuat yang sangat penting dalam teater tu. Contohnya, watak si Tartuf sebentar tadi. Bagi saya, watak tu sangat-sangat meninggalkan impak yang sangat dalam terhadap saya sebab dia menggelikan saya dan membuatkan bulu roma saya berdiri sampai ke tembok. Saya tak tahu kenapa. Saya imagine sekarang pun saya rasa macam tu juga. Dia sangat sesuai memegang watak sebagai penubuhan agama dan bentuk muka dia pun sangat sesuai. Dia memang sukses lah dalam pelakonan dia. Tentu bagaimana dengan dalam cerita? Adakah ada kelebihan atau kekurangan yang terpancar? Jalan cerita Tartuf tu agak cukup kuat, tetapi cadangan saya rasa untuk menambah baik beberapa aspek untuk menjadikannya lebih menarik. Apakah yang dapat diperbaiki menurut pandangan korang? Bagi saya, ada beberapa adegan yang mungkinlah boleh dipendekkan untuk menjaga momentum keseluruhan. Saya bersetuju sangat sebab kejutan dan plot twist boleh menjadi lebih tajam jika ada penyesuaian di sana dan sini. Contohnya, adegan di mana Tartuf dibekas oleh dua orang polis di akhir teater ni. Pemakaian pada watak polis tersebut pada pandangan saya agak tak sesuai dan tak menyelah sangat sebagai seorang watak polis. Jadi mungkin penambahbaikan yang boleh dilakukan ke atas dua orang watak polis tersebut adalah mungkin melalui prop ataupun pemakaian seperti uniform polis. Jadi hal ini sebabkan dua watak tu lebih terlihat ke arah FBI ataupun bodyguard. Betul tu, saya pun setuju. So, perubahan yang baik boleh dipertimbangkan. Sekarang, kita beralih kepada aspek set dan pengaturcaraan visual. Ya, apa pendapat anda mengenai set Tartuf ni? Tartuf sungguh memukau, namun ada beberapa momen di mana pergerakan pelakon kelihatan terbatas. Dan apakah pula mengenai lighting dengan sounding set ni? Lighting dan sound bagi saya benar-benar mendukung atmosfera keseluruhan pementasan ini. Saya tak mempunyai banyak kritikan pada aspek ni. Walau bagaimanapun, ada setengah pelakon yang tidak jelas suaranya ketika pementasan disebabkan oleh suara mereka yang perlahan dan juga position mic di atas lantai menyebabkan bunyi hentakan kaki mereka lebih kuat daripada suara diorang. Perkara ini boleh improve dengan menggunakan wireless clip-on mic yang tersembunyi pada setiap pelakon supaya supaya suara mereka terdengar lebih jelas walaupun ketika berbisik. Saya setuju sangat dengan pandangan Rabia sebab untuk poin yang pertama sebentar tadi, muzik dan pencahayaan memang dapat mencipta perasaan yang tepat untuk setiap adegan. Contohnya, adegan di mana Orgon memarahi anak lelakinya iaitu Darvis yang sangat tidak menyukai tetamu diorang iaitu Tartuf tu. Mungkin dekat adegan ni boleh diubah pencahayaan ke arah pentas itu seperti warna-warna cahaya yang melambangkan emosi marah. Contoh warna merah. Jadi kita boleh perasaan marah tu lagi sampai ke penonton. Itu salah satu kritikan saya dan penambahbaikan. Dengan begitu baik
saya, aspek yang perlu diambil kira, bagaimana dengan pengurusan keseluruhan pembatasan? Ya, apakah yang dapat diperbaikan atau diubah untuk pengurusan kita tertutup yang kita dah tengok? Pada pandangan saya, mungkin terdapat beberapa ketidaksempurnaan dalam transisi antara adegan. Ia mungkin memerlukan lebih banyak koordinasi. Salah satu adalah timing music itu. Contohnya dalam satu scene mana organ masuk bilik, tetapi muzik itu dimainkan lambat sikit sehingga dia transisi adegan itu tidak lancar. Dan pengaturan ruang pentas mungkin perlu disempurnakan untuk memastikan setiap sudut ruang dapat dilihat oleh penonton. Selain itu, layout pementasan boleh diperbaiki lagi bagi saya. Sebab pada pendapat saya, yang di ruang tamu di pentas tersebut sedikit mengganggu dan membuatkan ruang tersebut kelihatan seram. Itu pendapat saya lah. Dan saya juga ingin mencadangkan pihak pengurusan prop untuk melabelkan setiap ruang dan pintu-pintu yang ada di situ supaya tidak berlaku kekeliruan dari pihak penonton lah. Saya sangat setuju sebab saya sendiri pun keliru pintu mana ke arah bilik isteri dia, ke ruang tamu atau dapur atau mana-mana. Selain itu juga saya berpendapat kalau pemilihan tempat duduk juga memainkan peranan penting dalam pengalaman penonton. Daripada pengalaman saya duduk di hujung penjuru arah sebelah kiri pentas. Jadi mungkin benda ni boleh dipertimbangkan untuk meningkatkan visibility dari beberapa sudut. Kerana kebanyakan adegan yang saya lihat, kebanyakan wataknya membelakang saya. Jadi sesetengah daripada dialog yang diperkatakan oleh watak-watak tersebut saya tak dapat dengar dengan jelas. Ekspresi muka diorang pun tak nampak kan? Jadi saya tak perasaan emosi daripada cerita dia tu tak sampai sangat ke Faham, sebab kita orang duduk kat mungkin kiri sini, lepas tu orang yang pergi lakon dekat pentas yang lebih sebelah kanan, efek pula penonton yang duduk sebelah kanan. kita tak dapat dengar, tak dapat nampak ekspresi mereka semua. Terima kasih kepada Fani, Rabia dan Lee atas cadangan dan kritikan korang yang sangat berharga. Okay, ya, kita dapat juga banyak cadangan dan kritikan daripada para tetamu kita hari ini. Walaupun ada kritikan tentang teater ni, tapi kita orang still enjoy teater Tartuffe ni tu sebab kita orang dapat hilangkan stres. Dan saya juga rasakan watak Tartuffe tu dia memang sukses dalam memainkan peranan dia. Tadi dah katakan ni, sampai sekarang saya rasa bulu rumah saya semua dah naik. Geli lah. And lagi-lagi sebagai orang Malaysia, warga negara Malaysia, saya ingat kita orang perlu support teater-teater moden Melayu di Malaysia juga. So itu pendapat saya sendirilah. Sebelum kita berakhir, adakah sesuatu yang ingin ditambahkan? Rasanya tak ada lah. Itu saja. Terima kasih juga kepada pendengar kerana sentiasa menyertai kami. Itu saja untuk podcast hari ini. Bye-bye. Bagi kita orang A, sir. We love you, sir. Please, sir. The theatre was really Amazing. dance We style. enjoyed it. Yeah, we enjoyed it. Best, sir. Best, sir. Do more theatre, sir. Yes. Next time we support, sir.